TV KPM. Didik TV KPM. Murid-murid, buka buku teks sekarang bagi mata pelajaran matematik tambahan. Buka sekarang. Okey, semalam Cikgu Akmal ada tanya, hari ini kita nak belajar mengenai apa? Betul lah. Okey, saya nak tanya kepada awak tu. Kepada siapa nama? Khairul. Saya nak tanya awak apa maksud di sebalik yang membulat tu. Tak tahu apa ni? Saya dah cakap dah. Wah, macam ada gaya cikgu tak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. What's up everybody? Anda sedang menyaksikan Sukses SPM 2021 bersama dengan saya Akmal Nazri. Ni nak tanyalah kan, kawan-kawan semua dah vaksin ke? Kalau belum, cepat-cepat daftarkan diri anda untuk divaksin. Okey. Baik, hari ini sebenarnya lah kan, bukan apa, aku sangat teruja apabila aku dapat tahu, Akmal, hari ini awak akan berganding dengan seorang guru yang mendiri ada pengalaman sebanyak, memang tak terkira lah. Baju pun lebih kurang warna sama juga. Nak tahu siapa yang Akmal maksudkan itu? Jom kita tengok maklumat guru hari ini. Let's go! Khairul tak tahu lagi ke Khairul? Apa ni? Hai. Ini dia, kita akan bersama dengan Cikgu Hamimah. Assalamualaikum, Cikgu. Waalaikumsalam. Hai Akmal, betul bertenaga Akmal hari ini. Bimbang saya. Kenapa, Cikgu? Bertenaga sangat saya, jadi terkejar-kejar juga. Jangan risau, kalau Cikgu nak saya kurangkan bertenaga, saya akan buat. Jadi, Cikgu... Jangan gitu. Ini, Cikgu, saya nak tanyalah kan. Mengenai mata pelajaran matematik tambahan. Yang mana kalau kita sebut bagi mata pelajaran ini kan, ramai calon-calon SPM yang mengambil mata pelajaran ini, diorang rasa gerun. Rasa takut sebab susah katanya untuk mendapat keputusan yang sukses, Cikgu. Lagi-lagi bab yang ada sukatan membulat tu. Betul ke, Cikgu? Itu sebenarnya fitnah. Okey. Sukatan membulat ni, sukatan kan, kita menyukat. Membulat bulatan. Jadi kita sukat bulatan sebenarnya. Jadi sebenarnya yang jadi susah apabila kita tak tahu yang bulatan itu apa konten dia, istilah-istilah dia, apa rumus kita kena guna, itu jadikan susah sebenarnya. Sebenarnya saya rasa kalau kita sering kali buat latihan, insya-Allah apa saja bab yang di dalam matematik tambahan itu, insya-Allah kita boleh buat. Betul, Cikgu? Betul, Akmal. Sebab itulah anda semua murid-murid terutamanya pastikan setia bersama dengan saya dan juga Cikgu Hamimah dalam Sukses di jam ini. Okey, Cikgu? Ya, saya. Takkan kita berdua je, Cikgu? Mana anak-anak murid Cikgu? Ya, ada sebenarnya. Mana Cikgu? Saya tak nampak pun. Sebab itulah kita akan bersama dengan sekolah pilihan hari ini. Katanya ada 2 buah sekolah, Cikgu. Ya, betul. 2 buah satu sekolah. daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Sungai Besi. Betul. Lagi satu daripada Tapah katanya, Cikgu. Ya, Rentas Negeri. Ini dia. Kita memperkenalkan. Hello, Assalamualaikum. Selamat sejahtera semua. Lambai sedikit. Itu dia. Baik, saya nak berkenalan dulu dengan murid yang memakai cermin mata. Murid perempuan itu yang atas dia macam ada crown. Itu crown ke atau wallpaper rumah dia sebenarnya tu? Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cantik crown. Itu crown ke? Tidak, wallpaper rumah. Okey. Baik, perkenalkan diri awak, nama sekolah dan juga cita-cita awak. Silakan. Baiklah, salam sejahtera semua. Nama saya Nurul Syarifah Ulia dari SMK Sungai Besi. Saya bercita-cita untuk menjadi seorang bank manager. Bank manager senang kalau saya kawan dengan dia ni, Cikgu. Senang dapat buat loan. Ya, itu yang paling penting. Okey. Seterusnya, Amir, apa khabar, Amir? Khabar baik, alhamdulillah. Silakan. Salam sejahtera, nama saya Muhammad Amir, bersekolah di Sekolah Menengah Kebangsaan Sungai Besi, Kuala Lumpur. Cita-cita saya untuk menjadi seorang jurutera.
Itu dia. Amir okey ke Amir? Suara macam sedih je Amir. Kenapa Amir? Amir okey Tak je, okey. Okey. Baik, itu Amir. Seterusnya, namanya adalah Ho. Betul ke? Betul. Perkenalkan diri awak. Silakan. Okay. Nama saya Ho Sing Ling. Selamat sejahtera kepada semua. Saya dari Sekolah Menengah Kebangsaan Hamid Han Tapah Perak dan saya bercita-cita untuk menjadi seorang juruterbang. Wah, dah lah senang buat loan tadi cikgu kan. Ini dapat pula free tiket nak pergi mana-mana. Ya. Bagusnya. Okey, seterusnya namanya adalah Zuyin. Betul ke Zuyin? Betul. Okey, silakan. Nama saya Naira Zuyin binti Zuraidi. Saya bersekolah di SMK Amihan Tapah Perak. Dan cita-cita saya untuk menjadi seorang doktor gigi. Nampak tak cikgu? Kita dah terbang tadi, tiba-tiba sakit gigi, kita boleh jumpa dia cikgu. Kan? Terbaiklah. Okey, seterusnya Sakinah. Apa khabar Sakinah? Baik. Okey, silakan. Selamat sejahtera. Nama saya Siti Nur Sakinah binti Abdul Muluk. Saya dari sekolah SMK Sungai Besi, Kuala Lumpur. Cita-cita saya interior designer. Nampak cikgu. Dah sakit gigi kita tadi. Balik rumah cantik. Didesain oleh Sakinah. Wow, tak sabar saya. Terbaiklah. Okey, terakhir sekali. Siapa nama awak? Selamat sejahtera semua. Nama saya Rashninder Singh. Saya dari SMK Hamid Han Tapah Perak. Cita-cita saya adalah nak jadi seorang saintis. Yang ini saya tak tahu macam mana saya nak link dengan cita-cita saya tadi dah cikgu kan. Dah balik rumah ada saintis. Okey, nanti saya akan fikirkan. Baik, itu dia murid-murid yang akan bersama dengan kita pada jam ini. Cukup ceria dan mereka semua dah tak sabar-sabar. Tapi sebelum itu, ingat kita belum menang lagi, jadi sila patuhi segala SOP murid-murid semua. Sentiasa memakai pelitup muka, sentiasa menjaga jarak 1 meter dan juga ini sentiasa kerapkan mencuci tangan menggunakan gel pembasmi kuman. Dan sekarang ini saya nak minta Cikgu Hamimah kita lakukan sanitasi terlebih dahulu. Boleh ke Cikgu? Boleh. Belum ajak dia dah datang. Itulah pasal. Nampak tak sabar. Okey Cikgu. Baik, dan diikuti dengan saya. Baiklah, saya dan Cikgu Hamimah pun dah lakukan sanitasi cikgu. InsyaAllah kita doakan supaya kita semua akan terhindar daripada wabak COVID-19. Amin. Dan sekarang ini kita nak buat apa cikgu? Kita berehat dulu lah kot kan. Nampak macam aku mengah tu. Macam mana cikgu boleh tahu saya mengah ni cikgu? Kan? Baiklah, kita nak berhenti rehat dulu. Selepas ini kita akan kembali lagi dalam Sukses SPM 20 berapa cikgu? 21. Selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Alhamdulillah, masih lagi menyaksikan Sukses SPM 2021. Baik, sebelum kita nak mulakan kita punya kelas kita ni kan, saya nak tanya dulu kepada murid-murid kita ni, pandangan mereka mengenai bab kita yang nak belajar iaitu sukatan membulat. Saya nak tanya kepada Raj dulu. Raj, apa pandangan awak tentang bab sukatan membulat? Senang ke susah sebenarnya? Pada pandangan saya sebenarnya bab sukatan membulat ni sebenarnya senang kerana topik ini sangat mudah difahami dan pelajar-pelajar NMAT juga minat topik ini lebih pada topik-topik lain. Betul ke cikgu? Betul, yang tu saya setuju. Okey, baik. Itu kata Raj. Kalau kata ini dah Shuraifa, apa pandangan awak pula? Pandangan saya, topik sukatan membulat ni sebenarnya senang juga. Kita boleh guna dalam kehidupan seharian kita dan dia juga paling senang nak sekolah dalam exam. Wah, cikgu dia punya reaksi muka tu betul-betul senang Wah, riak awak. Okey. Baik, itu kata Shuraifa. Kalau Ho pula. Ho, awak rasa senang ke susah? Bagi saya, topik ni agak mudah juga sebab kita dah ada asas pada tahun-tahun lepas. Oleh itu, sepatutnya murid-murid dapat menguasai dia lebih senang dan kerana ia sangat mudah. Wah, semuanya nampak senang. Saya rasa lepas ni mungkin Cikgu Hamimah kalau nak tanya apa-apa saja soalan boleh tanya kepada Raj, Shuraifa dan juga host. Sebab dia kata, senang cikgu. Ya, senang kerja saya juga. Itu saya suka. Baiklah, jadi murid-murid pun dah bersedia, cikgu pun dah bersedia. Kita boleh mulakan kelas kita. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan, Cikgu Hamimah.
Baik, cikgu doakan mereka yang berada di rumah dan juga murid-murid yang berada di studio diberikan kefahaman yang baik tentang topik pada hari ini iaitu sukatan membulat. Baik. Okay, kita mulakan dengan objektif kita pada hari ini. Pada akhir siaran, murid dapat menentukan jejari dan sudut tercangkum di pusat bulatan, menentukan panjang lengkok dan luas sektor, menentukan perimeter tembering dan luas tembering suatu bulatan dan semestinya cikgu nak masing-masing boleh menyelesaikan masalah yang melibatkan sukatan membulat. Okay, kita teruskan dengan melihat kepada talian hayat yang disediakan dalam peperiksaan. Okey, umum tahu SPM 2020 dan SPM 2021 mempunyai perbezaan yang sangat ketara kerana silibusnya sendiri telah pun berbeza, di mana SPM 2020 ialah silibus KBSM dan SPM 2021 ialah silibus KSSM. Sukatan membulat pada KBSM berada di tingkatan 4, di KSSM berada di tingkatan 5. Okey, kita lihat kepada rumus yang disediakan. Semasa SPM 2020, rumus sukatan membulat disediakan semua sekali iaitu S sama dengan J theta dan L sama dengan setengah J kuasa 2 theta. Namun rumus ini dah tinggal kenangan dalam SPM 2021. Tiada rumus disediakan untuk para pelajar ya Akmal. Jadi murid-murid perlu mengambil inisiatif sama ada nak menghafal ataupun menerbitkan rumus. Okey, baik. Bercerita tentang rumus, seringkali murid keliru dengan rumus semasa sukatan membulat iaitu rumus yang berwarna kelabu dan juga rumus yang dipelajari dalam tingkatan 2. Okey, sebenarnya rumus ini ialah rumus yang sama. Nampak macam saya tipu kan? Apa yang sama? Tak nampak yang sama. Okey. Yang samanya ialah kedua-duanya mencari panjang lengkok, kedua-duanya mencari luas sektor. Okey. Bezanya ialah pada cara mengukur sudut. Semasa di tingkatan 2, cara mengukur sudut ialah dalam darjah. Okey, semasa kita belajar sukatan membulat, kita mengukur sudut dalam radian di mana 360 ialah 2 pi radian. Okey, saya buktikan yang rumus ini sebenarnya sama. Kita tahu panjang lengkok ialah S, kita tahu lilitan bulatan 2 pi J. Jadikan S sebagai perkara rumus, jadi theta per 2 pi radian didarabkan dengan 2 pi J. 2 pi boleh dimansuhkan dan kita dapati S sama dengan J theta. Nampak sama? Okey, sama juga dengan luas sektor. Luas sektor ialah L, luas bulatan ialah pi J kuasa 2. Kita tahu dalam sukatan membulat kita mengukur sudut dalam radian 2 pi. Jadi L sama dengan theta per 2 pi didarabkan dengan pi J kuasa 2. Pi boleh dimansuhkan dan tinggal theta J kuasa 2 per 2. Allahu Akbar tulisan. Okey. Tak sama kan? Okey, kita susun. Nak bagi sama juga. Okey, kita susun. 2 di bawah ialah 1 per 2. Okey, J kuasa 2 theta. Nampak? Sama sahaja sebenarnya. Okey, kita teruskan dengan melihat kepada istilah-istilah penting dalam bulatan. Baik. Apa yang saya akan terangkan sebentar nanti sebenarnya telah pun dipelajari semasa di tingkatan 2. Okey, ini kita panggil sebagai istilah bulatan yang tak akan berubah sehingga kiamat. Okey, maksudnya tinggi mana pun ilmu matematik, bila sebut pasal bulatan, inilah dia asasnya. Setiap bulatan mesti ada pusat bulatan. Apabila ada satu garisan daripada pusat bulatan ke lilitan, itu kita panggil sebagai jejari. 2 jejari akan menghasilkan panjang lengkok dan juga sektor. Di mana panjang lengkok berada di kawasan lilitan bulatan. Okey, kita boleh gunakan rumus S sama dengan J theta. Sektor berada di antara 2 jejari dan juga lengkok. Okey, di situ sektor kita boleh gunakan L setengah J kuasa 2 theta. Okey, baik. Jika kita lihat di sini, cara mudah faham, sektor ialah bentuk pizza. Cara mudah faham Okey, ada 2 pizza, satu yang kecil, satu yang besar. Yang kecil kita panggil minor, yang besar kita panggil sebagai major. Okey, seterusnya daripada jejari ini cikgu tambah satu lagi jejari. 2 jejari akan menghasilkan diameter. Okey, dan andai ada satu garisan macam diameter tapi tak lalu pada pusat bulatan, itu kita panggil sebagai perentas. Antara perentas dan panjang lengkok, di situlah tembering. Tembering bukan temberang. Temberang tu skema. Tembering. Okey, andainya ada satu garisan di luar bulatan menyentuh sekali pada itu saya tahu apa ni cikgu. Ya. Tangent. Pandai Akmal. Tepuklah sikit murid-murid untuk saya. Okey, terima kasih. Diorang macam tak prop pun kan? Okey. Untuk makluman murid belajar semasa di tingkatan 3, jejari menyentuh kepada tangent akan menghasilkan 90 darjah. Baik. Okey. Seterusnya kita lihat kepada
cara mengukur sudut dalam sukatan membulat. Seperti mana yang saya maklumkan sebentar tadi, ada dua cara kita mengukur sudut dalam sukatan membulat, iaitu dengan menggunakan radian dan darjah. Di mana satu bulatan radian ialah 2 pi dan satu bulatan darjah ialah 360 darjah. Okey. Cara untuk menukar radian kepada darjah ialah dengan mendarab 180 per pi dan juga darjah kepada radian ialah dengan mendarab pi per 180. Pi di sini merujuk kepada 3.142. Baik, saya nak tanya murid saya. Nampak tenang sangat tu Yang senang tu cikgu, yang ada cakap senang tadi tu. Tanya dia. Okey, bila nak pakai radian, bila nak pakai darjah sebenarnya? Siapa nak jawab? Raj. Okey, Amir lepas ni Amir Amir lah. Amir ke Raj cikgu? Amir. Okey, Amir. Bagi Chan. Okey. Amir, silakan Amir. Yang pertama, bila kita guna radian untuk rumus sukatan membulat, iaitu S sama dengan J theta ataupun L sama dengan setengah J kuasa 2 theta. Tapi untuk darjah pula, kita gunakan dia bagi topik trigonometri, iaitu untuk mengira sin, cos dan juga tan. Bagus Amir, very good. Tepuk tangan sikit untuk Amir semua. Terbaik ni. Okey. Alright. Betul apa yang Amir cakap. Bagus, tak tidur dalam kelas. Alright. Darjah kita gunakan apabila kita gunakan nisbah trigonometri di mana adanya sin, cos, dah jadi apa dah sin tu, dan tan. Okey, sin, cos dan tan kita kena gunakan theta dalam darjah. Okey, sementara radian seandainya kita gunakan S sama dengan J theta, rumus-rumus sukatan membulat, maka kita punya theta dalam radian. Okey, sering kali murid akan tertukar. Biasanya memang murid akan tertukar. Dia dah panik kan? Dia dah panik masa nak jawab peperiksaan, dia tertukar. Darjah ni terbalik cara pengiraan dia. Okey, cara nak mengurangkan ataupun mengelakkan perkara itu berlaku ialah dengan kita menggunakan kalkulator. Dah beli mahal-mahal kalkulator, kita gunalah. Okey, dengan cara menetapkan degree dan juga radian. Okey, cara dia macam mana saya akan jelaskan di sini. Okey, kita ada sudut 126 darjah, kita nak tukarkan kepada radian. Pertama ialah tetapkan dulu radian, pastikan radian sebab kita nak darjah ke radian. Okey, seterusnya masukkan nilai 126, tekan shift, tekan answer, akan keluar 3 pilihan DRG. So kita ambil D untuk darjah. Dia akan keluar simbol yang ni. Okey, seterusnya tekan sama dengan, maka dia akan jadi 2191148858. Okey, nasihat saya kepada murid, jangan bundarkan terlalu awal. Ambil sekurang-kurangnya 4 ataupun 5 tempat perpuluhan untuk kita mengekalkan kejituan jawapan. Okey, begitu juga dengan kita nak tukarkan kepada darjah, tetapan mod kepada D. Okey, seterusnya masukkan nilai, saya ambil nilai ni 2.119. Okey, seterusnya tetapkan radian. Jangan lupa yang ni tetapkan radian dengan menekan shift answer dan kita dapat jawapan 125.99. Okey, tak sama kan 126 dengan 125 ni. Sebenarnya kita bundarkan dapat juga 126 darjah. Begitulah dia. Okey, seterusnya ialah menentukan perimeter tembereng satu bulatan. Tembereng tadi saya terangkan mestilah berada di antara perentas dan juga lilitan bulatan. Jadi di situ kita tahu panjang lengkok ialah S sama dengan J theta dan segitiga kita nak warna biru tu sebab perimeter ialah kawasan luar daripada warna kuning. Jadi kita tahu kita akan pakai rumus penyelesaian segitiga yang telah dipelajari daripada tingkatan 4. Okey, rumus yang ini disediakan dalam peperiksaan jangan bimbang. Sebab rumus panjang-panjang ni kadang-kadang pelajar tak hafal Okey, B ialah jejari, C ialah jejari dan A ialah sudut di antara dua jejari tersebut. Okey, seterusnya ialah luas tembereng satu bulatan. Okey, tadi perimeter, sekarang luas. Apabila soalan melibatkan luas, murid perlu ingat kita perlu mencari bentuk. Okey, kita nampak dekat sini, kawasan yang kita nak ialah kawasan berwarna hijau. Bentuk yang terlihat ialah bentuk sektor setengah J kuasa 2 theta dan bentuk segitiga. Okey, bila bentuk segitiga kita boleh pakai rumus daripada penyelesaian segitiga tingkatan 4 di mana kita akan gunakan setengah AB sin C. So, ini cara untuk mencari luas tembereng suatu bulatan. Right? Seterusnya ialah kita melihat kepada kesalahan lazim calon. Okay, rajah menunjukkan sektor bagi sebuah bulatan bersudut 45 darjah diberi panjang jejari bulatan tersebut ialah 5 cm. Cari luas kawasan blorek. Okey, kita tahu ini ialah
luas tembereng sebenarnya. Dia melibatkan kepada sektor dan juga segitiga. Dan kita dah tahu tadi kita akan pakai rumus sahaja. Dan kita tahu kita punya sudut ialah 45 darjah dan jejari kita ialah 5. Jadi kita senaraikan terlebih dahulu kita punya maklumat yang kita dapat daripada soalan. Okey, seterusnya kita gunakan sahaja rumus dan gantikan nilai. Okey, di sini sebenarnya ada berlaku kesalahan. Saya nak tanya murid saya, dekat mana kesalahan itu berlaku? Siapa boleh jawab? Okey. Zuyin. Okey. Tak apa, lepas ni Ho boleh ke Ho? Nanti ambil nombor, okey? Ambil nombor di kaunter. Okey, Zuyin silakan. Kesalahan tu dekat 45 tu. Okey, betul. Sebab 45 tu dalam darjah. Sepatutnya theta tu dalam radian. Jadi 45 tu kena tukar kepada radian. Pandai nampaklah Zuyin. cikgu. Bunyi ayam tadi tu pun bersetuju tau. Dia berkokok juga. Okey. Aduh. Okey, baik. Betul apa yang Zuyin cakapkan. 45 ini tak boleh dalam darjah. Kita dah setuju tadi. Apabila kita menggunakan rumus sukatan membulat, maka kita perlu gunakan radian. Jadi, tukarkan darjah kepada radian dan kita dapat jawapan 0.9787. Okey, kita teruskan kepada macam dia tapi bukan dia. Okey, rata-rata murid akan nampak ni sebagai diameter. Dia bukan diameter. Dia ialah apa sebenarnya? Siapa boleh bagi jawapan? Okey, Ho silakan. Nanti kita ambil nombor Ikut terus tahu silakan. Dia adalah perentas, Okey, bukan diameter. pandai. Very good. Alright. Okey, dia perentas. bukan diameter. Ini baru diameter. Ada pusat bulatan, dia ialah diameter. Okey, ini sebenarnya perentas. Okey, melainkan soalan cakap diberi diameter ataupun diberi perentas, maka kita terima itu sebagai diameter ataupun perentas. Okey, sama juga dengan kes macam ni. Kita nampak dia seperti segitiga sudut tegak dalam sektor bulatan, tapi ini bukan segitiga sudut tegak sebenarnya. Ini segitiga sudut tegak dalam sektor bulatan. Murid tak boleh menganggap, tengok gambar kita terus anggap. Okey, walaupun kita nampak gambar di bawah nampak sengit, tapi dia ialah segitiga sudut tegak kerana ada 90 darjah di situ. Okey, kita teruskan dengan panduan menjawab. Baik. Untuk soalan sukatan membulat, jenis soalan ada 3 sahaja. Satu berbantu gambar rajah, tak berbantu gambar rajah dan seterusnya ialah soalan-soalan yang berkaitan dengan situasi semasa. Okay, kita mulakan dengan soalan 1 dan soalan 2. Soalan gambar berbeza tapi soalan yang sama. Diberi A ialah pusat bulatan, kedua-duanya ada jejari 10, hitung sudut BAC. Okey, sudut BAC berada di sini dan berada di sini, BAC. BAC. Okey, saya nak tanya murid saya, apa maklumat penting tadi yang ada pada soalan? Tadi siapa ambil nombor tadi tu? Saya rasa Syuraifah, betul? Okey, Syuraifah tak angkat tangan, kita minta. Raj, boleh Raj? Zuyin lepas ni Zuyin. Muka jangan masam sangat Zuyin, kita nampak tau. Boleh. Okey. Silakan Raj. Okey, S tu sama dengan 9.274, J tu sama dengan 10. Okey, very good. Okey, soalan 2. Soalan 2 tu BD sama dengan 4, J tu sama dengan 10 juga. Yes, pandai Raj, very good. Okey, mula-mula sekali bila dapat soalan, tolong senaraikan maklumat. So, tadi Raj dah sebut S sama dengan 9.27. Okey, jejari ialah 10. Ini pula BD ialah 4 dan jejari ialah 10. Senaraikan tak ada masalah. Walaupun tak ada markah, tapi kita nampak masa depan. Alright. Bila kita senaraikan, kita nampak dengan jelas. Kita mencari sudut. Kita ada S dan J. Jadi, kita boleh gunakan rumus S sama dengan J theta dengan bahagianya pada soalan 1. Okey, kita gantikan nilai. Terus kita dapat jawapan. Okey, berbeza dengan soalan 2. Langsung tak ada panjang lengkok. Sudut pun tak ada jejari saja. Jadi benda tu tak membantu murid untuk menjawab soalan. Jadi kita kena tengok cara yang lain. Okey, kita nampak ada segitiga sudut tegak pada sektor bulatan. Automatik di sini ialah 6. Kenapa 6? Sebab AB ialah jejari 10, 10 tolak 4 dapat 6. Jadi kita akan gunakan nisbah trigonometri di situ dengan mengartikan cos theta sama dengan 6/10. So kita dapat theta ialah 53.13. Kita belum menjawab soalan sebab soalan nak dalam radian. Jadi kita gantikan kepada radian. Maka jawapan ialah 0.9274 radian. Oh, macam tu cikgu. Cikgu, saya ada soalan lah saya nak tanya kepada cikgu. Boleh ke? Boleh, silakan. Kalau kita nak berhenti rehat, kita pakai formula apa cikgu? Okey. Berhenti rehat tak ada formula. Tapi boleh tak saya tinggalkan dahulu soalan kepada murid saya? Kenapa tak boleh cikgu? Soalan apa tu? Soalannya, okey.
Soalan ini tak beri gambar rajah. Jadi kita ada macam-macam cara untuk selesaikan. Jadi saya minta kalau dapat soalan yang tidak ada gambar rajah, boleh tak murid saya tolong lukiskan gambar rajah supaya kita lagi senang nak jelaskan nanti. Okey. Jadi kita nak buat sekarang ke atau macam mana tu cikgu? Kita rehat dululah. Penat saya berdiri. Itu dia formula yang saya dah jumpa untuk kita berhenti rehat. Jadi kepada anda semua, kita nak berhenti rehat dulu. Selepas ini kita akan tengok macam mana nak jawab bagi bentuk soalan macam ni. Betul cikgu Betul. Selepas ini dalam Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Jadi kalau kita pakai formula ni, kita kira tu dan kita pun akan dapat. Dan seterusnya jawapan dia, ya, masih lagi menyaksikan Sukses SPM 2021. Cikgu, saya cubalah untuk buat gambar rajah yang cikgu mintakan tadi kan. Saya buat terpusing-pusing, cikgu. Tak pusing-pusing juga jawapan ni, cikgu, tak timbul-timbul. Mungkin kita boleh tengok macam mana jawapan yang betul, boleh ke? Boleh. Alright, saya nak minta murid-murid saya angkat jawapan, kita tengok sikit macam mana. Bagi tahu abang Akmal lawak ni. Angkat jawapan. Angkat jawapan. Oh, tu dia. Macam aiskrim tu cikgu. Macam-macam jenis. Dia sepatutnya menghala ke mana? Ada yang menghala ke bawah, ke kanan, ke kiri, ke atas. Dia sebenarnya specialnya soalan ni, dia ikut calon. Apa yang calon rasa tu betul-betul lah dia. Macam tu. Jadi kita terima semua jawapan yang dilukis, walaupun ada yang lukis aiskrim sebenarnya. Tak apa, kita terima semua. Okey. Sebenarnya cara untuk menjawab soalan ini dengan mudah kita melukis supaya kita nampak gambaran apa yang kita nak cari sebenarnya. Okey. Diberi O ialah pusat bulatan berjejari 9 cm, lengkok minor WS mencakupi sudut 140 darjah pada pusat bulatan. Okey, setakat tu kita faham ada satu bulatan berpusat O, ada jejari membentuk lengkok WX dengan jejarinya ialah 9. Okey, jadi seterusnya tangent di W dan X. Okey, bermaksud ada garisan di luar bulatan. Ada dua garisan di luar bulatan bertemu di Y. Bertemu di Y macam itulah. Okey, hitung luas antara lengkok minor dan Y. Okey, bermaksud luas antara lengkok minor ni, lengkok minor dan juga Y. So itulah kawasan yang kita nak. Macam tu. Alright. Okey, jadi apabila soalan tanya tentang luas, apa yang murid perlu kesan dahulu ialah yang pertama, bentuk apa yang terhasil. Okey, macam ni kita nampak dengan jelas bentuk lelayang WOXY dan juga bentuk sektor. Okey, WOX. Right. Sebelum tu kita senaraikan dulu apa maklumat yang kita tahu. Okey, maklumat yang kita tahu jejarinya, tetanya dan juga WY sama dengan XY. Ini ialah maklumat yang dipelajari semasa dalam tingkatan 3. Okey, kita cari lelayang terlebih dahulu. Umum tahu lelayang dia ada simetri di sini. Okey, apa maksud simetri? Simetri ialah apabila kita lipat dia akan dapat bentuk yang sama. Okey, automatik di sini sudutnya ialah 70 dan sini pun sudutnya ialah 70. Okey, seperti mana yang saya cakap sebentar tadi, apabila ada jejari dan tangent, automatik sini 90 darjah dan kita nampak di situ dengan jelas segitiga sudut tegak. So kita boleh gunakan rumus setengah J, setengah darat tapak darat tinggi. Okey, seterusnya kita cari terlebih dahulu WY ataupun XY dengan menggunakan nisbah trigonometri, gantikan nilai dan kita akan dapati WY sama dengan 24.73. Bermaksud sini 24.73. Ini pun sama jugalah. Okey, seterusnya cari satu luas segitiga. So kita cari dengan menggantikan setengah darat tapak darat tinggi dan kita dapati 111.285. Okey, lelayang ini terhasil daripada dua bentuk segitiga sudut tegak. So kita darabkan sahaja dengan 2 dan kita dapati bentuk lelayang ialah 222.57. Okey, belum settle lagi baru selesai lelayang sahaja. Okey, kita teruskan dengan mencari pula kita punya luas sektor. Kita tahu rumus luas sektor ialah L sama dengan setengah J kuasa 2 theta. Gantikan saja nilai. Tolong ingat theta mestilah dalam radian. Okey, dan kita dapati 98.96. Seterusnya ialah dengan menolak lelayang dan juga luas sektor. Kita dapati kawasan berlorek ialah 123.61. Selesai soalan nombor 3. Okey, teruskan dengan soalan nombor 4. Alright, ini yang saya cakap soalan yang melibatkan situasi semasa ataupun dalam kehidupan kita seharian. Rajah menunjukkan sebidang tanah berbentuk segi empat tepat, diberi kawasan kebun ialah sebuah sektor bulatan dengan sudut 75 darjah. Manakala kawasan berwarna putih ialah tanah milik Pak Su Abu. Hitung panjang pagar jika Mak Limah ingin memagar kawasan kandang. Okey, pagar orang tak pasang dekat tengah-tengah tanah, orang pasang dekat keliling tanah. Betul. So kita nampak kandang ini
Ni kandang, jadi kawasan keliling ini yang kita perlu cari dia punya ukuran. Okey, seterusnya luas kawasan berumput jika Pak Tee Syukur ingin menanam rumput. Okey, luas kawasan kebun kita ialah berbentuk sektor. Jadi kita kena pakai setengah J kuasa 2 theta. Itu cara dia. Okey, saya nak tanya murid saya. Nampak seronok sangat di situ. Okey, apa maklumat yang kita tahu daripada soalan? Seronok ke kat situ? Okey, kita minta Sakinah. Boleh ke? Okey, maklumat yang terdapat dalam tu ialah sekejap ya. Vx sama dengan Vz iaitu 100 sebab menggunakan teorem Pythagoras. Sebab dari 80 dengan 60 tu bila dikira dapat 100. Lepas tu Yz sama dengan 80. XZ sama dengan 40 dan sudut ZBX ialah 75 darjah. Tukar kepada radian ialah 1.3092 rad. Yes, very good Sakinah. Terima kasih. Terima kasih Sakinah. Okey, baik. Apa yang Sakinah cakap tu betul lah. Okey, kita senaraikan dahulu maklumat supaya kita nampak apa tindakan kita selepas ini. Okey, saya nasihatkan murid supaya apabila dapat soalan darjah kita tahu kita mengukur sudut dalam soalan sukatan membulat ialah dalam darjah dan juga dalam radian. Jadi kita standby dua-dua ni. Standby siap-siap Okey, seperti apa yang Sakinah cakap tadi, Vx sama dengan Vz iaitu 100. Ini ialah 100, automatik sini pun 100. Macam mana Sakinah tahu? Sakinah gunakan teorem Pythagoras kerana ini bersudut tegak. Segi 4 tadi telah memberikan maklumat sudut tegak. Okey, Kinah cakap YZ ialah 80. Okey, betul 80 kerana ini ialah satu segi 4 tepat Jadi atas sama dengan bawah, kiri sama dengan kanan. Okey, sini ialah 40 sebab kawasan ini ialah 100. Tolakkan dengan 60 dapat 40. Okey, ini yang saya cakap, murid tak perlu, murid jangan percaya kepada lukisan. Sebab kalau kita tengok 60 lagi pendek daripada 40. Kan tak logik tu. Jadi bukan urusan kita sebenarnya fikir logik ni. Jadi jangan percaya pada lukisan Tengok kepada soalan. Okey, cara kita nak selesaikan, tadi kita tahu kita kena cari perimeter kandang di mana XY akan tambah dengan YZ dan tambahkan dengan lengkuk ZX. Cara nak cari lengkuk ZX dengan menggunakan J theta. Gantikan nilai dan kita dapat 250.92. Begitu juga dengan kebun, nak cari luas kebun, kita akan gunakan luas sektor setengah J kuasa 2 theta. Gantikan sahaja nilai, pastikan theta dalam radian dan kita dapati luas kawasan berumput ialah 6545.85 meter kuasa 2. Settle soalan 4. Begitu sahaja sebenarnya. Okey, kita teruskan dengan soalan contoh. Baik. Soalan-soalan contoh saya ambil daripada soalan buku teks. Right. Suka saya ingatkan kepada murid-murid untuk persediaan kepada SPM 2021, saya sarankanlah untuk jawab sebanyak yang mungkin soalan pada buku teks kerana soalan buku teks ni dah pelbagai aras dan dah mengupas banyak tentang soalan sukatan membulat. Jadi jawab sebanyak mungkin dan dia akan membantu anda buat persediaan yang baiklah. Promote buku teks. Okey. Seterusnya, kita tengok pada rajah di sebelah AOB ialah semi bulatan berpusat D dan AEB ialah lengkuk bagi bulatan berpusat C77. Persamaan AB ialah X per 6 tambah Y per 8 sama dengan 1. Hitung luas kawasan Blorek. Okey. Kita nampak ada dua bulatan yang terlibat dalam cerita kita ni. Okey, satu bulatan saya highlightkan warna biru, satu lagi bulatan saya highlightkan warna hijau. Okey, dua bulatan ini bermaksud ada dua sudut, ada dua jejari yang kita perlu cari. Okey, tak ada langsung maklumat lain yang diberi selain daripada koordinat. Jadi saya nak susahkanlah sikit hidup pelajar saya. Okey, murid-murid tolong. Siapa tahu maklumat apa? Awal. Nampak tak senang? Tingginya angkat tangan. Silakan. Maklumat yang dapat, kita boleh dapatkan koordinat A dengan B daripada persamaan tu. So, koordinat untuk A adalah 08, untuk B adalah 60. Lepas tu, kita tahu C dengan CB, mereka adalah sama sebab mereka adalah jejari. Yes, very good Ho. Okey, daripada apa yang Ho cakap, nice. Okey, kita berpandukan kepada maklumat yang diberi daripada sini the only maklumat yang diberikan. Okey, inilah persamaan pintasan di mana di bawah X ialah pintasan X, di bawah Y ialah pintasan Y. Okey, jadi kita tahu A ialah 08 dan B ialah 60. Apabila kita ada koordinat, dah tahu koordinat, kita boleh mencari nilai jejari ini dengan menggunakan rumus jarak.
Sayangnya rumus jarak tak diberikan dalam peperiksaan. Jadi murid hafal lah ya. Banyak ni kerja yang kena buat. Okey, cara nak mencari ialah dengan menggunakan rumus X tolak X1 tolak X2 kuasa 2 ditambahkan dengan Y1 tolak Y2 kuasa 2. Punca kuasa 2 kan jawapan anda. Okey, so kita mulakan dengan mencari AC dan juga AB. Okey, cari AC dah terus dapat CB. Right. Jadi kita gunakan rumus jarak dan kita dapati punca 50. Bermaksud di sini ialah punca 50. Di sini juga punca 50 kerana dia jejari yang sama. Okey, di sini kita dapat 10. Okey, bermaksud sini ialah 5 dan sini ialah 5. Okey, tugas seterusnya ialah kita perlu mencari sudut. Sudut untuk kawasan berwarna hijau kita dah tahu dia 180 bermaksud pi radian. Kita dah tahu. Okay, yang kita tak tahu ialah sudut di sini. Cara nak mencari ialah dengan menggunakan petua kos. Kenapa pakai petua kos? Kita dah belajar dalam penyelesaian segitiga tingkatan 4. Kita dah tahu sisi dan sisi. Kita nak tahu sudut. Jadi kita kena gunakan petua kos. Okey, gantikan nilai dalam petua kos. Okey, dan kita dapati cos ACB bermaksud sudut di sini ialah 90. Dan 90 ini dalam darjah. Murid perlu tukarkan kepada radian. Maka kita dapat pi per 2 radian di sini. Ini pi per 2 radian. Okey. Dalam mencari luas kawasan berlorek, okey, kita tahu bahawa bentuk yang perlu ditolakkan ialah bentuk semi bulatan ditolakkan dengan luas tembereng. Okey, semi bulatan kita akan gunakan setengah J kuasa 2 theta. Luas tembereng kita akan gunakan setengah J kuasa 2 theta tolak setengah AB sin C. Kita gantikan nilai. Okey, nampak rumus ini rumus yang sama dan berulang. Okey. Apa yang membezakan kedua rumus ni ialah nilai theta. Satu nilai theta ialah pi dan satu lagi nilai theta ialah pi per 2. Jangan salah ya murid-murid. Okay, sebab itulah penting kita perlu cari jejari dan juga sudut. Apabila dia melibatkan bentuk-bentuk bulatan ataupun luas sektor. Gantikan saja nilai dan kita dapati luas kawasan berlorek ialah 25. Okey, selesai soalan nombor 5. Kita teruskan dengan soalan seterusnya. Soalan nombor 6. Okey. Soalan ini sebenarnya Akmal untuk pengetahuan pernah menjadi fenomena goes viral soalan ni. Okey. Kenapa cikgu? Siapa yang memviralkan soalan ini? Okey, soalan ini sebenarnya dia menjadi pencetus kepada kejutan untuk calon-calon SPM. Okey, pada ketika itu kita macam mana cakap kalau soalan ni dibuat lagu dia jadi macam tak tercapai di akalmu. Macam mana kita lagu dia cikgu? Aduh, Akmal. Okey, jadi soalan ni kita tak jangka jadi macam ni. Boleh jadi macam ni. Okey, sebenarnya soalan untuk sukatan membulat dia boleh jadi macam-macam. Okey, jadi murid perlu bersedialah dengan pelbagai soalan. So jawablah soalan sebanyak yang mungkin. Maksudnya apabila bentuk soalan ini keluar dia sebenarnya lagi sukar ke atau lagi mudah cikgu? Sebenarnya dia mudah. Dia cuma trik sikit je. Okey, jadi murid perlu jangan tengok gambar sebab nampak macam oi banyaknya benda nak kena kira kan. Okey. Bertenang, tarik nafas hembus, lukis semula supaya kita nampak masa depan. Lukis semula supaya nampak masa depan. Gitu. Okey, kita teruskan dengan membaca soalan. Persatuan Matematik SMK Taman Pagur Indah menganjurkan satu pertandingan mencipta logo untuk persatuan itu. Pelajar di sebelah menunjukkan logo berbentuk bulatan dan sektor bulatan yang direka oleh Wong. Ramai yang marah Wong sebab reka macam ni. Susah soalannya. Alright. Jejari bulatan setiap lengkok ialah 5 cm. Cari perimeter kawasan berwarna logo itu. Okey, baik. Dia bagi jejari bulatan setiap lengkok. Bukan jejari bulatan ini. Jejari bulatan kepada lengkok ini. Yang dalam tu? Ya, yang dalam tu. Okay. Jadi kalau murid baca kadang-kadang dia macam, oh panic attack terus. Mana satu bulatan dia? Kita tak nampak kan? Okey, kita lukis semula. Maklumat yang kita tahu ialah J sama dengan 5 cm. Itu saja yang kita tahu. Okey, dan kita lukis semula bulatan ini. Okay, kalau kita nampak sebenarnya bentuk bunga ni datangnya daripada diameter. Itu bentuk bunga ni datang. Okay, jadi kita lukis semula untuk kita nampak masa depan kita. Tersasar dah saya. Tak apa, don't care. Macam tu cikgu. Okey. Alright, seterusnya kita tahu ada bentuk heksagon. Kita lukis heksagon ni. Lukis dulu satu-satu, lukis balik. Supaya kita nampak apa yang kita nak kena buat sebenarnya. Okey.
Alright, untuk makluman semua, ini ialah pengetahuan am. Apabila ada heksagon dalam bulatan, sisi heksagon itu akan sama dengan jejari. Sama dengan jejari, ini pun jejari. Nampak tak bentuk apa sebenarnya tu? Bentuk pizza, cikgu. Pizza, lapar saya. Ya, cikgu. Cikgu, sebut pasal pizza ni, cikgu kan. Saya rasa masa yang terbaik dah untuk kita berhenti rehat sekejap saja. Boleh ke, cikgu? Boleh, tak ada masalah. Sebab murid-murid kita semua dah lapar katanya. Nak makan pizza ke? Nak pizza ke? Okey, nak. Baik, kita berhenti rehat dulu. Selepas ini kita akan kembali dalam Sukses SPM 2021. Cikgu, macam mana lagu tak tercapai akal? Didik TV KPM. Didik TV KPM. Sedapnya makan pizza, cikgu, kan? Baik, masih lagi menyaksikan Sukses SPM 2021 bersama dengan saya, Akmal Nazri. Tadi, cikgu ada mengatakan kalau kita nampak bentuk soalan yang macam ini, yang kata Wong yang buat tu, cikgu, Ya. Jangan fening-fening kepala. Buat sahaja balik supaya kita akan nampak masa depan. Betul, cikgu? Betul. Sekarang ni masa depan kita dah dekat mana dah, cikgu tu? Okey, baik. Alright, tadi kita dah nampak di sini sisi heksagon dan jejari adalah sama. Okey, jadi dia membentuk segitiga sama sisi di situ. Okey, kita tahu segitiga sama sisi bermaksud sudut dia pun sama. Jadi sudut di sini ialah 60 dan di semua kawasan sudut ialah 60 juga. Okey, jadi kita dah tahu segitiga sama sisi. Kita tengok balik soalan. Panjang lengkok ni, ini ialah jejari kepada sektor kita. Okey, kalau kita tengok, ni sebenarnya memang original jejari lah daripada bulatan. Okey, ini ialah sisi heksagon. Tadi kita dah setuju sisi heksagon sama dengan jejari, maka sini automatik 5 dan sini automatik 5 dan sini pula 60. Sebab apa? Sebab tiga sama sisi. Okey, dah terus nampak dah dia punya sektor tu. Jadi kita boleh terus menggunakan theta dalam radian 1.047 radian, gantikan nilai S sama dengan J theta, maka kita dapat 1. Panjang lengkok ialah 5.235. Okey, ini ada baru satu. Panjang lengkok kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Maka 12 didarabkan terus dengan 5.235 dan kita dapat 62.82. Punya pendek jalan kerjanya. Tapi semua terganggu dengan bentuk itu. Macam tu je, cikgu? Ya, macam tu je. Loh. Senang sangat, cikgu. Cuba bagi yang susah sikit. Amboi. Ini macam tak ada apa-apa lah, cikgu. Kan? Okey, baik. Kita teruskan dengan uji minda. Okey, buktikan bahawa anda sebenarnya memahami apa yang telah cikgu terangkan tentang sukatan membulat. Okey, baik. Uji minda ni sengaja saya ambil soalan-soalan berunsurkan hari lahir kerana hari ini adalah hari lahir anak saya yang kedua. Minta maaf lah, mama kena kerja. Okey, baik. Cikgu. Kita teruskan dengan soalan nombor 7. Mak Busu ingin membeli sebiji kek sempena sambutan hari lahir kakaknya Cik Mah. Sayangnya pereka kek kegemaran beliau, Ana Jalil Bakery, hanya menjual kek dalam bentuk potongan. Setiap satu potong kek mempunyai sudut 0.698 radian, berketebalan 8 cm dan jari 11 cm. Berapa potong kek yang perlu Mak Busu beli untuk menghasilkan sebiji kek? Okey, ini ialah penjual kek yang tersakiti. Boleh dia jual dalam bentuk potongan, saya ada sudut lagi. Okey, tak apalah, itu cara dia berbisnes, kita abaikan dia. Okey, saya nak tanya murid saya, berapa potong kek yang perlu Mak Busu beli untuk hasilkan sebiji kek? Boleh mula mengira. Siapa nak jawab? Kita tengok siapa yang suka makan kek tu. Cikgu, ada pelajar terkeluar, cikgu. Siapa yang keluar tu? Ponteng kelas, Sakinah, mungkin jangan terkejut sangat. Okey, ada sesiapa tahu untuk nak jawab bagi soalan ini, murid-murid? Ada? Oh, tadi semua angkat tangan. Diorang tengah kira-kira tu. Tengah kira-kira ke? Tengah kira-kira? Okey. Kita bagi masa dalam 5 saat boleh, cikgu? Boleh. Kata senang. Kan? Okey, 5 saat. Pergi mana tadi? Belanja pizza dekat kita orang. Belanja kek. Okey, dah siap ke? Okey, boleh angkat jawapan. Okey, siapa nak jawab? Siapa nak? Tunjuk saja dekat kertas, cikgu. Boleh tunjuk saja. Okey, cuba tunjuk dekat kertas. Semua angkat kertas. Nampak jawapan 9. Okey, Amir belakang sikit, Amir, kertas, Amir. Okey. Alright, kita tengok betul ke tidak 9 potong kek tu. Okey, kita tahu satu kek ialah 2 pi radian. Jadi kita gunakan 2 pi, senaraikan dulu. Okey, dan kita gunakan 2 pi dibahagikan dengan sudut kek tersebut ialah 0.6982. Maka kita dapati 9 potong kek perlu dibeli untuk jadikan sebiji kek. Yes, tahniah semua. Faham, very good. Okey, seterusnya
Bagus. Right, ekoran COVID-19. Majlis tidak dapat diteruskan dan kek perlu dibungkus untuk diagihkan kepada jiran tetangga. Hitung isi padu minimum kek yang diperlukan bagi membolehkan sepotong kek dibungkus. Okey. Boleh mula mengira murid-murid sekalian. Okey. Berapa isi padu bekas yang kita perlu untuk kita mengisi satu potong kek tersebut. Ya, Syuraifah jangan keluar lagi kelas Okey. Nanti dia terkeluar lagi cikgu. Itulah. Right, saya bagi hint sikit Okey, kek berbentuk macam pizza juga. Dia berbentuk sektor. Bulat sektor. Ya, sebiji kek bentuk bulat. Okey, silinder lah. Okey, macam ni dia berbentuk satu sektor. Okey, bezanya murid kena darabkan dengan tinggi sebab kita tukarkan kepada bentuk 3D. Luas sektor 2D. Ini 3D. Jadi murid perlu darabkan dengan tinggi. Kita tengok macam mana murid buat. Cikgu, saya nak tanya sikit lah kan. Kalau kita jumpa bentuk-bentuk soalan macam ni, sebenarnya apa yang perkara pertama murid-murid ni kena lakukan? Adakah dia kena betul-betul faham kehendak soalan itu? Atau apa sebenarnya, cikgu? Okey, sebenarnya bila kita baca, kadang-kadang kita tak berapa nak faham. Jadi kita senaraikan maklumat penting. Contohnya macam tadi kita nampak theta sudut kan? Theta kita nampak ada dia nyatakan jejari. Okey, so tulis J sama dengan 11. Okey, dan dia ada baitau tinggi, so kita tulis. Kita tulis siap-siap maklumat penting. Jadi kita boleh hubungkan. Okey, nampak ada J, nampak ada theta. Oh, boleh cari S sama dengan J theta. Macam tu. Alright, boleh angkat jawapan masing-masing? Dah ke murid-murid semua? Boleh kita angkat jawapan? Okey, kita semua tengok tunjuk. jawapan. Okey, berapa tu? 338 cm diperlukan. Semua 338, 338, 338, 33. Ada juga 337.92 cikgu. Itu kita just bundahkan je lah kan? Yes, kita bundahkan, betul. Okey, baik, terima kasih semua. Okey, tepuk tangan untuk masing-masing. Ya, terima kasih Syuraifah belanja kek kepada kami semua. Pasal susah je. Okey, baik. Kita nampak tadi murid-murid saya dia telah buat luas sektor dia darabkan dengan tinggi. Okey. Kita pun gantikan saja nilai dan kita dapat 337.92. Okey, memandangkan itu ialah isi padu kek. Bekas mestilah lagi besar daripada kek. Betul. So kita mengambil penghampiran 338 dan kita mesti mencari bekas yang lebih besar daripada 338 Okey, selesai soalan 7. Kita teruskan dengan soalan seterusnya, soalan 8. Okey. James Corporation ditugaskan untuk mengelola majlis sambutan hari lahir Wan Nihas. Bagi memperolehi untung yang banyak, Puan Anis selaku pengurus kewangan telah meminimumkan pelajaran untuk setiap item. Nik Naddin ditugaskan untuk menghasilkan topi seperti dalam rajah. Hitung saiz minimum kertas yang diperlukan untuk menghasilkan topi tersebut. Bundarkan jawapan anda kepada integer terdekat. Okey, baik. Alright. Ini ialah bentuk 3D, topi Jadi kita tahu apabila kita nak buat bentuk topi, dia datang daripada bentuk 2D. Jadi kita perlukan bentangan kepada kon supaya kita boleh lipat kertas tersebut menjadi bentuk topi hari lahir. Okey. Jadi apa maklumat yang penting yang kita perlu tahu? Yang pertama, dia bagi dekat kita diameter dan juga tinggi. Okey, di situ kita lukis segitiga sudut tegak. Jadi kita tahu di sini ialah 8 dan kita tahu di sini ialah 20. Okey, kita lukis bentangan. Ini bentangan yang kawasan yang kita perlu potong untuk menghasilkan segitiga. Untuk menghasilkan kon, maafkan saya. Okey, sanding kon kita tahu ini ialah sanding kon, jadi kita perlu menggunakan teorem Pythagoras untuk mencari sanding kon. Okey, lilitan bulatan ialah 2 pi j. Tapi diberi kepada kita 16, maka kita cuma gantikan dia sebagai 16 pi. Okey? Dan seterusnya, kita teruskan pengiraan mencari sanding cone. Okey, mencari sudut di sini. Kerana apa sudut di sini? Kerana kita perlukan sudut di sini untuk mencari ukuran ini. Okey, jadi kita gantikan sahaja nilai dan mencari sudut di situ ialah 2,334 radian. Okey, saya zoom in sedikit supaya kita nampak apa yang kita tengah cari sekarang ni. Kita mencari nilai X dan Y. Right, gantikan sahaja nilai di mana X kita mestilah dalam darjah kerana segitiga di sini kita akan menggunakan nisbah trigonometri untuk mencari nilai Y. Okey, jadi gantikan dalam cos. Kita dapati panjang Y kita ialah 14.89. Right. Seterusnya, kita tahu ini bentuk kita. Okey, ini ialah sanding cone, automatik yang sini ialah sanding cone juga. So kita boleh kata sini ialah 21.54. Okey. So kita kira yang atas ni untuk mencari saiz yang ni berapa panjang saiz dia. Jadi kita tambahkan kedua-dua nilai dan kita dapati dia ialah 36.43. Baik.
Tujuan kita ialah mencari saiz kertas. Jadi 21.54 perlu dibundarkan kepada inci dia terdekat. Kita dapati situ ialah 22 cm dan yang ini kita dapat tadi 36.43, kita bundarkan kepada integer terdekat dan kita dapat 37 cm. Selesai dalam mencari saiz kertas yang perlu dibeli. Oh, jadi itu jawapan ni cikgu. Ya, betul. Baru saya nak jawab. Cikgu dah cikgu bagi jawapan. Macam mana ni cikgu? Okey, baiklah. Jadi kita ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Cikgu Hamimah kita kerana sudi kongsikan macam mana kita nak jawab sebenarnya dan mendapat keputusan yang sukses dalam mata pelajaran matematik tambahan. Lagi-lagi bagi bab sukatan membulat ni cikgu. Betul. Cikgu, saya sebenarnya kan cikgu bila cikgu kata cikgu berkorban lah kan untuk hari istimewa cikgu hari ni. Saya dan murid-murid ni ada satu hadiah untuk cikgu. Wah. Yang mana saya nak minta murid-murid kita, boleh tak kalau kita nyanyi lagu Happy Birthday untuk anak cikgu nama dia Hadi. Boleh ke murid-murid? Terharu. Boleh ke? Yang umur 2 tahun cikgu 2 tahun. Tapi kita ambil yang hujung je. Happy birthday to you. Itu saja boleh ke? Boleh Okey, kita mulakan 1, 2, 3. Happy birthday to you. Terima kasih. Tepuklah tangan sikit. Ya, sama hari jadi kepada anak cikgu Hadi yang berusia 2 tahun. Nampak tak cikgu sanggup korbankan masa beliau untuk mendidik anak-anak murid ni. Terima kasih cikgu dan kepada anda semua. Kita pun dah sampai di penjuru rancangan. Kita akan jumpa lagi bagi subjek seterusnya. Saya Akmal Nazri. Assalamualaikum. Ingat, stay safe. Bye-bye. Happy birthday.